Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi 5 Disember 2023. Keselamatan negara tetap menjadi keutamaan meskipun dasar liberalisasi visa dilaksana. Beberapa langkah persediaan diambil termasuk mewajibkan pelancong mengisi kad ketibaan di kita Malaysia. Langkah kawalan yang kami buat, seumpama pertama mereka masuk dan mereka mesti mengisi digital arrival card, ya, DAC itu mereka kena isi dan itu membolehkan kita tahu keberadaan mereka, ya. Bermaksud KDN melalui Jabatan Immigration telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan. Di satu sisi lain, KDN juga memikul tanggungjawab dari sudut kawalan keselamatan pintu masuk negara. Itu semua langkah yang telah kami ambil kira. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pengecualian visa selama 30 hari kepada pelancong dari China dan India bagi tempoh 1 Disember 2023 hingga 31 Disember 2024. Usaha mereformasi ini termasuk pindaan ke atas akta melibatkan hak asasi manusia serta menambah baik perlindungan kanak-kanak sedia ada. Pemansuhan akta hukuman mati mandatori dan hukuman penjara sepanjang hayat turut dilaksana selain mewujudkan akta semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Selain itu, pindaan turut dibuat berkenaan dengan kesalahan mengendap dengan izin, stalking di bawah kanun kesiksaan dan kanun tata cara jenayah. Pada masa sama, kerajaan juga pada tahun ini telah melalui Akta Kanun Kesiksaan Pindaan nombor 2 2023 telah memasukkan Seksyen 39 Kanun Kesiksaan yang menjenayahkan cubaan membunuh diri. Pindaan-pindaan ini adalah manifestasi komitmen dan kesungguhan Kerajaan Perpaduan yang sentiasa prihatin akan kesejahteraan rakyat. Timor Leste menyatakan hasrat untuk menjadi ahli penuh Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN apabila Malaysia mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN pada 2025. Negara itu memohon untuk menyertai Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO pada 2016 dan kesimpulan ringa penyertaan WTO dijangka pada Februari 2024. So we are very happy. As everyone knows, as Malaysia is going to be a chair of ASEAN 2025. So hopefully in that time, Timor-Leste will become a full member of ASEAN and we will celebrate this membership, a full membership in Malaysia, Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog bersama komuniti perniagaan di Kuala Lumpur. Pada majlis sama, kumpulan Timor Leste menandatangani memorandum persefahaman bersama Hanimed Sundarat Berhad bagi membangunkan hospital tertiary di Timor Leste. Hospital yang akan mula dibangunkan pada pertengahan tahun depan itu melibatkan kos $50 juta Amerika. Baik saudara, ini perkembangan insiden kebakaran gudang di Bukit Selambau, Kedah. Ketiga promis yang menjalankan aktiviti pengasingan sekerab dan peleburan logam dipercayai beroperasi secara haram. Gudang berkenaan juga tidak pernah mendapat apa-apa kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Kedah. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, ia hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawainya di lokasi berkenaan. Tambah beliau, sebuah lagi permis didapati mempunyai kelulusan laporan penilaian alam sekitar EIA. Bagaimanapun, permis berkenaan tidak pernah memohon lesen untuk beroperasi selepas mendapat kelulusan. Pelaksanaan sebarang aktiviti tanpa kelulusan laporan EIA merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 34A, Kurungan 6, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Kurungan Akta 127. Sabit kesalahan boleh dihukum di bawah Seksyen 34A, Kurungan 8, Akta yang sama yang memperuntukkan denda maksimum RM500,000 atau penjara tidak melebihi daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
Sebuah bangunan 3 tingkat milik Pertubuhan Peladang di Kuala Kangsar terbakar malam tadi. Tiada kemangan jiwa dilaporkan. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JPPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 7.41 malam. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kangsar dibantu BBP Sungai Siput dan Meru Raya digerakkan ke tempat kejadian. Setibanya di lokasi, mendapati bangunan tersebut telah terbakar 30% di tingkat bawah bahagian penyimpanan baja dan racun. Proses baik pulih dilaksana JPPM dan pasukan hazmat dari BBP Pasir Putih. Bacaan indeks udara dikumpul dan pengusian orang awam dilakukan pada jarak 100 meter. Terdapat sedikit letupan di peringkat awal kebakaran kerana dipercayai terdapat bahan-bahan pertanian seperti baja dan racun yang tersimpan di premis berkenaan. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kembali. Pemain industri dan politeknik menyambut baik usaha kerajaan dalam melaksanakan transformasi politeknik 2023 hingga 2030. Ia memberikan kemahiran dan bakat yang diperlukan sesuai mengikut perkembangan semasa selain meningkatkan kebolehpasaran graduan yang mampu mempelopori pekerjaan berkemahiran tinggi. When they set up these career upskilling centres, this is a good decision because all the workforce, when they are working, they also need to acquire the latest technology, and all the organisations, if they have the enough budgets, they will put in all the latest technology and all the current workforce, they can go through this process. InsyaAllah dengan melalui pendidikan dan latihan yang berterusan dalam kita menyediakan tenaga pengajar kita dan juga dalam kita mendidik pelajar-pelajar kita dengan ilmu dan kemahiran yang baru dan dengan ini dapat menjadi sumber tenaga manusia yang berkualiti bagi kemajuan negara kita insya-Allah. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Kerajaan Negeri Melaka akan menganjurkan World Tourism Day WTD dan World Tourism Conference WTC pada 27 hingga 29 September tahun depan. Program bertemakan Tourism and Sustainable Transformation itu bersempena pemilihan Malaysia sebagai hos oleh Pertubuhan Pelancongan Mendunia Bangsa Bersatu UNWTO 19 Oktober lalu. Dalam ini mesyuarat kita boleh tepat 3,000 peserta antarabangsa, at least lah, dan dapatan daripada 159 negara. Tadi kurang lebih ada 500 ahli serta swasta UNWTO pun akan datang dan juga menteri-menteri pelancongan daripada negara masing-masing. Status Melaka sebagai salah satu bandar bersejarah menjadi faktor utama pemilihan tersebut. So kita nak mengenengahkan pelbagai agenda untuk mendarikkan turis ini ada di Melaka. Dan kita ada river cruise, kita ada attraction, kita ada zoo, kita ada Menara Tameng Sari dan pelbagai lagi seni, budaya, kraft tangan. Jadi memilih Melaka ni dia akan jadi one stop. Kalau dulu orang kata you melawat Melaka macam you melawat Malaysia. So maksudnya semua tu ada di Melaka. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.